Dah lama-lama dekat memang nampak benda berbongkok tu. Macam berjurai lah. Macam ada macam juraian rambut. Cakap jangan ganggu aku time ni, aku nak letak barang. Aku cakap jangan ganggu aku. Tapi memang exactly nampak macam orang panggil apa, nenek kebayan. Daripada cermin tingkap tu macam jendela lah. Kalau orang panggil jendela kan dulu kan. Jendela lah. Kalau kita panggil tingkap kot. Tingkap dia terbuka, tengok kau dengan mata merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, Assalamualaikum semua dan selamat malam. Dan hari kita masih lagi untuk part 2. Tetamu yang baru, cerita berkenaan dengan orang kata pengalaman dia, macam mana bermula fasa daripada seorang pelajar sehingga menjadi pendidikan assistant, mengalami orang kata kisah-kisah yang misteri lah dalam kehidupan lah orang kata kan, dari zaman belajar ke zaman kerja. Jadi pada sesiapa yang masih tertanya-tanya kita tetamu siapa kan, okay, kita dah ada part 1 bersama beliau. Kalau nak tengok boleh tekan di bahagian description, tengok link kat bawah, boleh tengok dulu yang tu ataupun nak tengok yang ni dulu pun tak ada masalah. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana ada social media seperti Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat dan boleh bagi tahu korang ada cerita seram kat mana dekat link WhatsApp kat bawah. Bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan santai chill. Betul lah, macam kita tahu tetamu ni masih baru lagi part tu kan. Macam biasa kita akan minta lah tetamu ni untuk berkenalan dengan kita dan juga korang semua. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita nak ta'aruf sikit. Ta'aruf kan? Okay, boleh kenalkan diri? Okey, saya bagi nama samaran lah. Nama samaran dipanggil Jimmy. Asal daripada Muar, Johor. Bekas MPP Bekas MVP. Kena kita kalau boleh dah tak nak dah. Alright, okay, baik. Jimmy, kita di part tu. Sebelum ni kita recap sikit. Jimmy ada cerita pengalaman di waktu belajar, kan, mana pernah kena santau, dan pengalaman di waktu zaman kerja juga kan. Betul. Time student juga kan. Dah pengalaman bersama kawan. Betul. Untuk part 2 ni, kisah apa yang nak dikongsikan? Okay, untuk bersambung ataupun ada kaitan dengan part 1, kalau siapa yang belum tengok, boleh dengar dahulu lah macam mana boleh jadi ke part 2 ni. Okay. So untuk yang part 2 ni, saya cerita dari segi pengalaman ketika bekerja. Okay. So saya pun bekerja ada 2 tempat. Maksudnya lepas dia habis belajar, ada 2 tempat yang saya kerja lah. Satu, saya bekerja selepas saya habis 2 diploma. Saya ada gaping sebelum masuk kerja yang nombor kedua. Maksudnya yang nombor 2 ni adalah kerja tetap yang sampai sekarang lah saya kerja. Okay. So untuk yang dalam alam pekerjaan yang pertama ni, saya bekerja di Senai. Maksudnya habis saya belajar selama 6 tahun belajar tu, saya ada proses menunggu lebih kurang dalam 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan untuk diserap masuk untuk pekerjaan yang tetap ni, yang kedua. So dalam proses yang masa menunggu tu, so takkan kita nak duduk saja kan. Orang cakap dah habis belajar, takkan nak asyik habiskan berah kan. Nak habiskan berah, orang cakap kan, takkan nak duduk rumah je kan. Kita ambil effort gunakan diploma yang pertama tu, apply untuk masuk kerja yang di Senai lah. Kira sebuah kilang di Senai, Johor lah. Nak ceritanya adalah pengalaman ketika nak pergi ke tempat kerja. Okay. Untuk pengalaman ni pun sama juga, tak pernah merasainya.
Okay. dan dia tiba-tiba je datang. Okay. Cerita dia adalah masa ada satu ketika tu, tak silap hari Minggu, balik daripada kerja, balik masa kita daripada Senai tu kita balik ke Muar lah sebab ada urusan dekat Muar, balik hujung minggu lah. Kalau tak stay dekat Skudai. Masa tu stay kat Skudai lah. So Skudai dengan Senai tu dekat je sebenarnya. Kat Skudai ada apa pula? Kat Skudai tu kita menetap di situ. Maksudnya sewa lah kat situ. Sewa. Okay. Sewa situ. Sebab kalau nak area Senai tu ada, tapi mahal sikit lah. So dekat Skudai ni area belah UTM. Kan UTM punya area, so banyak student kat situ yang duduk. So adalah ke tempat yang kita boleh sewa kan. So balik ke Muar masa tu hujung minggu, sepatutnya hari Isnin. Masa tu Jumaat, masa tu tak declare lagi Johor cuti Jumaat Sabtu. Okay. Kita masih masa tu lagi Sabtu Ahad lagi. Sabtu Ahad. Masih Sabtu Ahad lagi cuti. So balik hari Ahad tu cuti, sepatutnya kena balik ke Senai expectation pukul 9 malam. Okay, sampai Senai lebih kurang adalah 1 jam setengah je lah. Muar ke Senai 1 jam lebih lah, 1 jam 11 minit, 1 jam 20 minit sampai lah. Lebih kurang adalah 80 km lah. Tak silap lah. Sebab selalu mengulang kan. Expectation nak gerak pukul 9 malam. Selalunya memang akan gerak pukul 9 malam. Lepas isyak tu akan gerak lah, pergi ke tempat kerja. Ada hal masa tu ada tak ingat sebab apa masa tu. Terpaksa balik dalam lebih kurang dalam pukul 12.45 je. Okay. Aku dalam 12 something lah. Okay. 12 something. Macam biasa balik juga. Sebab kalau tak balik area Senai ni, kalau kita lambat lebih kurang dalam pukul 6.30, jangan 6.30 lah, pukul 5 tu pun dah jam lah. Oh iya ke? Belah Skudai ni. Sebab apa, kawasan perindustrian Senai tu penuh lah. Banyak bas, banyak kilang apa semua yang akan masuk kan. So kawasan ni naik kereta lah. naik kereta. Okay. So aku drive daripada Muar tu pergi ke sana naik kereta lah. So masa on the way balik pukul 12.45 tu, masa nak balik ke Senai tu, macam biasa on the way masuk je highway Tangkak, keluar daripada highway Tangkak daripada Muar tu, keluar ke tol belah selatan lah, maksudnya ke Wilayah Johor lah. Sampai je dekat highway Yongping. Okay, Yongping. Belah-belah sini Yongping kan, dia ada Yongping kan. Belah Yongping tu tak ada kenderaan tau masa tu. Gelap gelita lah 12.45. Lepas tu 2 lane pula kan. Ya, Yongping tu. Yongping tu kan 2 lane. Dia ada area bukit tau, macam turun bukit. Masa turun bukit tu tiba-tiba rasa macam kat belah belakang ada orang high beam tau. Kita rasa macam ada orang high beam kat belah belakang. Cakap siapa yang high beam? Tengok lah sisi kiri sisi kanan kan. Tak ada pun kereta kan. Siapa yang high beam? Tak ada masa kereta tu dah. Cakap lantak pergi lah 12.45 kan. Kita nak sampai cepat ni. Sampai cepat rumah lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Boleh mandi, berehat-rehat dulu apa semua, boleh masuk kerja. Tutup sekali lagi rasa macam ada orang high beam. Bila orang high beam ni kan kita rasa macam ada lampu macam oren warna jingga, macam mana merah gitu kan. Macam mana dia tak warna putih. Kalau ada juga yang orang high beam warna putih, tapi masa tu kita rasa macam ada orang high beam ni, kita rasa macam terang tu kan. So tengok lagi sekali. Orang cakap jangan pandang belakang. Kita pun nak pandang. So kita pun pandang belakang, tak ada apa lagi. Okay, mana nak fikir masa tu, biar rasa macam kita punya halusinasi kot, penat ke apa kan. Teruskan juga perjalanan. Try to berhenti dekat arena terdekat. Cuba berhenti. Masa tu berhenti dekat area arena mana tak ingat lah, Macap ke apa tak ingat. Pada masa berhenti tu, masa tu kawasan tu ada lori je. Okay. Kereta pun tak ada tau. Berhenti, nak cuba pastikan lah apa benda kan. Tunggu jugalah ada tak kereta belah belakang kan. Tak ada juga. So lepak dulu 5 minit. Sekian. Okay, teruskan perjalanan. Terus tak ada apa-apa ni kot. Basuh muka apa semua. Takut kita ngantuk kan. Basuh muka sebab kita pun seorang drive. Masa on the way jalan, tiba-tiba sekali lagi tau, kita pun tak puas hati lah, tengok sisi yang cermin dari belah dalam. Nampak macam kelibat warna bulat tau. Kelibat bulat duduk belakang. Belakang. Tapi yang masa sebelum berhenti tu, masa tu dah nampak dah ada kelibat belakang. Dah nampak masa tu dah nampak. Tu yang berhenti. Yes, okay. Masa tu yang sebab berhenti. Nak pastikan apa benda kan. Lepas tu duduk tunggu juga kereta ada ke tak lalu. Lepas tu sekali lagi kena. Lepas gerak daripada R&R tu, keluar je exit masuk balik highway, sekali lagi kena. Tengok pada sisi belakang, benda yang sama. Okay. Bila tengok balik, ini bukan hayalan kita. Ini memang dah nampak ni. Macam orang cakap, kalau dulu kita kecil-kecil, kalau kat belakang rumah, orang cakap api-api kan. Api-api top hilang. Pernah alami benda tu kan. Orang panggil api-api lah, dia tak tahu orang lain panggil apa lah. Kadang-kadang kita nampak macam ada berbola bercahaya kan. Ya, betul. Ni seakan-akan macam tu, tapi dia macam warna jingga, macam
dia punya kelibat tu bulat tu. Cakap jangan masa dulu dalam hati, janganlah apa orang panggil, kalau orang Melayu kita panggil apa? Apa tu? Kalau yang boleh cabut kepala ni apa? Penanggal. Penanggal. Yes. Janganlah penanggal. Aku tak pernah jumpa lagi penanggal ni kan. Cakap dalam hati kan. Janganlah dia kan. Janganlah dia. Tolonglah janganlah dia. Kan? Kalau benda lain pun harap kita harapan kita harap sampah lah. Okay. Kan? Harap sampah lah. Kan? Masa tu expectation masih lagi positif. Nampak sekali lagi cuba buka surah dalam kereta tu lah. Masa tu memang ada sediakan CD lah. Ada surah Al-Fatihah, Yasin, everything apa semua. Buka pada masa yang sama dalam hati zikir lah. Kita berzikir apa semua, kuatkan balik hati kan. Sebab jangan percaya benda ni boleh ganggu kita. Sebab kita tengah drive ni. Kan? Kalau aku rasa takut akan jatuh musibah pula. Kan? Mungkin kita jatuh gaung ke, langgar benda ke, jangan fokus lah. So dia sepanjang jalan tu dia mengekor tau. Maksudnya dah jauh tu agak berapa kilometer rasanya? Rasanya lebih kurang dalam 10 minit. 10 minit ikut? Yes, 10 minit. Cakap ni apa benda, takkan kata tengah highway ada penanggal pula kan. Datang daripada kampung mana kan. Kita fikirlah tu dalam hati kan. Tengok bila kita fokus balik belah dekat cermin tu, memang nampak lah macam kelibat macam muka orang, mata macam seakan-akan warna merah. Lepas tu dia macam warna jingga tau. Warna macam jingga mana cakap warna jingga macam warna ni? Dia bercahaya. Dia macam bercahaya. Macam bercahaya. Yes. Dia bercahaya macam tu yang kita mula-mula masa aku masuk highway, aku ingat orang ada dim. Ada orang bagi dim kat kita. Itu yang mula-mula ni apa benda? Lepas tu datang sekali lagi. Bila kita fokus, ini betul-betul macam kepala orang lah ni. Okay, cakap jangan takut, relax. Aku tak ganggu kau jangan ganggu aku. Aku tak invite kau pun jangan invite aku lah. Terus je. Teruskan sampailah sampai rumah sewa tu. Masuk kerja macam biasa. Tanya member. Ada juga member yang duduk muar jugalah. Tanya dia, kau pernah kena tak macam ni? Sekian. Yang ceritalah balik kat dia. Kawasan yang kau kena ni tempat kemalangan. Memang banyak gila accident kat sini. Cakap, aku pun dah nak tahu sebab yalah, kita baru setahun jagung lalu jalan tu kan. Mana kita nak tahu kan. Cakap so area tu dia cakap banyak lah kemalangan yang menyebabkan nyawa apa semua. Kalau kau jumpa ni aku pun tak pastilah. Dia cakap aku tak pernah alami, tapi mungkin boleh jadi asbab kot kemalangan ke apa, kita pun tak tahu. Cakap aku cakap nasib baik. Sebab masa tu nasib baik kita tak terkejut tau. Kita rasa macam aku berhenti lah dulu. Berhenti lepak dulu kan, check apa yang patut kan. Walaupun dalam masa tu hati kita ni berbau lah kan. Kan dah lah seorang-seorang. Nak kalau dalam atas highway ni gelap gelita dalam kat kod 1, nak minta tolong siapa kan. Kalau boleh jangan kalut lah. So berhenti lepak dulu. Bila kena around dalam 10 minit macam tu, buat tak tahu, pejamkan hati sampai rumah. Lepas tu pergi kerja, barulah tahu kawasan yang kita lalu tu antara kawasan kemalangan. So, tapi tak adalah seleko-seleko yang maut. Tak ada Kalau belah nak ke Senai, jalan JB tu mana ada seleko-seleko. Cuma dia ada berbukit je lah. Kita nampak kalau siang hari kita nampak bukit-bukit kan. Tu je lah. Dah sampai ke Luang tu, Macap kan. Memang kawasan tu memang ada bukit-bukit sikit. Betul. Cuma kawasan yang kena tu memang sikit. Kita macam turun bukit. Lampu ada tak tepi jalan tu? Mana ada gelap. Ada yang gelap lah kan. Ya, dia macam jalan Tehil tu. Betul. Macam tu. Kalau kau lalu jalan Tehil, macam tu lah. Tapi ni highway. Ya. Lepas tu pula tak semena-mena aku tak pernah pun berhenti R&R. Yalah, perjalanan tak sampai 2 jam pun. Kita tak expect pun yang kita akan berhenti, kecuali kalau betul-betul penat, letih kan. Lepas tu pula kita memang dah ready untuk go kan, maksudnya jalan. Dan R&R yang kita berhenti tu sampai sekarang aku tak ingat apa nama R&R tu. Ya. Dan R&R tak ada orang pun. Tapi masih ada lagi lah. Aku cuba cari balik. R&R apa aku berhenti? Bukan Pago Bukan. Aku dah exit dah. Dah exit Tangkak. Okay. Dah exit Tangkak dah sampai Yongping. So dah sampai Yongping dah lepas apa go. Apa itu yang aku cakap. Aku duduk cari. R&R apa aku berhenti masa yang aku berhenti tu. Cakap sudah aku cakap. Dah macam kita berhenti kat mana pun tak tahu. Tapi kau nampak stesen minyak semua ada? R&R yang tempat untuk orang rehat. Okey, faham. Yang tak ada stesen minyak tu lah. Tak ada. Dia just untuk macam bilik air dengan untuk orang solat. Macam tu lah keadaan R&R. Tapi aku tak ingat R&R apa. Tapi
aku tak terfikir pun nak tahu nama arena tu. Masa tu fikir kita nak berhenti nak semak je apa benda kan. Takut orang letak sampah ke apa kan kat belakang kan. Faham. Jadi mungkin ada yang tahu nanti boleh tulis lah kat arena apa kan. Ya tak ada semua takkan semua benda nak di mistik kan. Betul. Tapi itulah pengalaman masa kerja kat Senayan. Aku rasa macam tu yang aku boleh ingat. Maksudnya benda tu reality life dalam mata kasar kita nampak. So mata kasar kita boleh nampak benda tu kan. Kita boleh berimajinasi, bukan berimajinasi pun. Kita nampak dan kita boleh huraikan kan. Apa benda yang kita nampak. Dengan cahaya yang datang kan. Dengan cahaya macam warna jingga-jingga macam tu. Betul. Nak kata api pun bukan api. Kalau api kita tahu macam warna merah kan. Api pun ada warna biru, ada apa semua kan. Tapi ini macam warna jingga, macam flash tu. Datang macam tu. Dan aku nak hurai dia sebagai penanggal pun, yelah kita nampak macam kita nampak kepala orang. Tapi orang cakap penanggal ni tak bercahaya pula. Allahuakbar. Tak tahulah. Macam mana Pis mendapat? Ke ada orang pernah nampak? So aku tak berani nak cakap. Tapi kan ada orang kecam aku. Ya, aku pernah nampak. Tapi bukan warna oranye. Aku nampak warna biru. Warna biru pula. Aku nampak. Tapi macam kau lah, aku cakap ini apa kan. Negara. Tapi kita nampak lah dia zoom jalan kan. Dia ngekor kita kan. Tapi dia tak tengok aku. Dia tak ikut. Aku kat sini, aku nampak dia di sini, dia pergi ke sini. Dia macam pergi sana tau. Cakap gimana lepas tu depan aku ni ada building. Jadi lepas building tu aku tak nampak so aku nampak dia dalam berapa saat je. Tapi tak laju pun, nampak macam ni jalan. Macam tu. Tapi dia warna biru. Aku tak tahu kalau color-color dia ni boleh pelbagai color kan. Dia ada maksud pula kan. Strong tak strong. Kita pun tak tahu. Kalau api biru tu dia lagi panas. Lagi panas. Selalu kan kalau kita masak kan api biru lagi tajam. Lagi tajam. Gas tengah banyak. Kalau ore-ore merah nak dah habis. Ya betul. So yang aku jumpa ni macam jingga lah, macam mana jingga. Saya cakap kalau lah aku terkejut time tu. Betul. Aku nampak tu aku terkejut. Tak tahu apa jadi. Ya. Kita pun tak tahu apa jadi. Kau pula seorang. Kita seorang. Lepas tu at the same time kita nak cepat. Kalau boleh sampai cepat ni nak rehat dulu kejap kan kat rumah. Lepas tu kan sekejap lagi pukul 7 nak tak tamprin. Kan masuk kerja balik. Aku cakap, right. Memang tak pernah jumpa macam ni. So itulah pertama kali. Dan tak expect pun masa tu kita punya pemikiran kita fikir tu adalah penanggal. Tapi kita pun tak pernah nampak benda tu kan. Orang cakap pula kalau penanggal ni ada jurah-jurah lah. Betul. Semua kan, isi perut apa semua. Masalahnya aku nampak kepala je. Ya. Yang jurah-jurah itu kita nampak. Kalau penanggal, dia yang setahu aku dia macam orang yang mengamalkan ilmu hitam kan. Dan dia akan mencari bayi. Apa janin something like that lah. Orang yang kampung ada ilmu hitam kan, pusing gerak. Tapi masa aku nampak tu aku fikir kak, kawasan aku ni aku tak boleh sebut lah kat mana. Tapi aku cakap mana ada orang nak beranak sini, aku tahu. Dalam tu cakap kalau area sini tak ada. Lepas tu kenapa dia berapi? Kan. Then kalau aku fikir lagi, kenapa dia nak, kalau macam kau kan, kenapa dia nak kau bukan kau ada anak pun. Tu cakap kalau area dalam tol ni mana ada kampung. Betul lah. Kau tak terfikir pun hal pula nak ada kat sini kan. Dan kenapa pula nak ikut aku? Tu nak ikut highway kan, pula kan. Aku pun tak invite, aku pun tak seru kau, aku pun tak ada nak jumpa kau. Kenapa tiba-tiba kau nak muncul? Mungkin asbab lah kot. Kan kita fikir positif. Mungkin ada salah satu kenapa punca kemalangan kot. Kita pun tak tahu kan. Betul. Kemalangan ni banyak punca je. Kadang-kadang micro sleep pun boleh jadi kan. Mungkin kita cakap salah satunya mungkin gangguan macam ni pun boleh jadi juga kan. Tapi itulah, kita kena sentiasa berhati-hati, sentiasa bersedia. Itulah. Tapi yang aku terselamat, aku rasa nasib baik dia tak masuk dalam kereta. Faham tak? Tapi masa tu kelajuan kereta kau tu laju tak rasanya? Masa dia ikut tu aku rasa aku habis tekan dekat 16 kat kot. Bila kau pada masa yang sama kau rasa perasaan takut juga. Ya, tu nekan-nekan tu. Aku rasa 16 dia pergi. Tapi dia dapat follow bila dia masa kau tekan 16 tu kan, jarak dia kau tu betul-betul kat belakang bontot kereta ataupun jauh sikit? Kau boleh nampak ikut sisi cermin belakang. Dekat betul. Dekat. Kau boleh tengok dan kau boleh bagi samaran tu kan. Maksudnya dia duduk dekat betul dengan cermin. Ya, dekat lah. Aku rasa macam ini janganlah, cakap jangan ganggu aku kan. Laju juga dia. Maksudnya pandai juga ada speed kan.
Faham. Tapi itulah dia benda yang kita unexpect. Kadang-kadang kita penat ke apa kan, kita pun tak tahu. Imaginasi kita pun boleh jadi. Tapi itulah cakap, dengan mata kasar kita nampak benda tu. Tapi lagi rambut nampak? Rambut dia Rambut tak perasan. tak perasan. Aku just nampak macam wajah orang. Ya. Adakah dia tuju sebenarnya? Sebab orang pun sampai sekarang tak tahu beza tuju dengan penangkal dia macam mana. Sebab masa aku nampak pun aku tak nampak rambut. Yang kes aku warna biru tu aku tak nampak rambut. So boleh jadi 7 jugalah. Yes. Kalau dulu kecil-kecil kita cakap ni 7 api-api kan. Tapi kita pun tak tahu kan, tiba-tiba kita tegur hilang. Kan, betul lah. Sebab tadi kalau kau nampak rambut, aku nak tanya dahi dia luas tak? Sebab ya rambut ke belakang dia buat satu, kau buat 1.6 kot. Yes. Dia rambut ke Kalau rambut belakang api dia pun terpadam. Dah 1.6 laju dah. Ya, betul. Okay. Baik. Alright, itu pengalaman antara pengalaman lah. Betul. Sewaktu bekerja kan. Kerja on the way nak pergi kerja ke Senai. Alright. Pengalaman lain yang pernah. Pengalaman lain okay, di tempat kerja yang kedua. Okay, tempat kerja lain kan aku ada 2 tempat kerja. Pertama yang masa aku nak tunggu yang tadi yang kedua tu. So ni yang masa kerja tetap sampai sekarang. Okay, baik. So pengalaman yang pertama yang aku dapat adalah masa tu ada program lepas program sambutan hari raya. Dekat sebuah hospital di Melaka lah. Okay, aku direct to the point lah. Kan? Dalam area Melaka. Tapi aku tak sebut lah nama hospital tu apa. So ada sambutan hari raya tu, preparation untuk sambutan hari raya tu. Sepatutnya besoknya tu dah nak buat sambutan hari raya. So malam tu aku kena hantar barang tu dekat tempat satu kawasan ni lah. Satu kawasan ni. So kawasan yang nak buat sambutan ni ada satu bangunan. Ada satu bangunan 2 tingkat. Pada malam tu aku kena letak barang dekat situ. Maksudnya ada dah pasang kemah apa semua. So nak letak barang dekat situ lah. Barang masa tu aku buat apa misop ke apa tak silap. Okay, misop. So kena letak meja apa semua everything lah kat situ. Dia macam potluck lah. Dia macam untuk penjawatan ni buat ni. Jawatan ni buat ni. Tapi untuk cover dia untuk 1,000 orang macam tu. Lebih kurang lah 1,000 untuk all staff lah macam tu. Okay, macam aku estimate lah 1,000. Tapi tak sampai kot masa aku. Tak sampai lah. Pada malam tu aku dah pernah dengar lah ada orang cakap kawasan yang nak buat ni memang orang panggil, kalau rezeki jumpa, kalau tak rezeki tak jumpa. Macam tu lah. Orang cakap macam tu lah. So pada malam tu nak terkena kan, orang cakap nak terrezeki pula. Tak tahu, kita pun tak ada niat, hantar je barang. Sebelum sampai je kat kemah tu, bangunan dia 2 tingkat. Ada cermin tu. Sliding door bukan? Dia bukan sliding door, dia macam bangunan lama lah. Bangunan lama, bangunan macam kalau rumah kayu lama. Rumah kayu lama kan kalau kat tingkap kan 2 kan. Okay. Kan? Okay. Tingkap atas tu terbuka macam ni. Memang terbuka lah. Dan gelap. Okay, gelap. So kau nampak macam seolah-olah kelibat macam seorang nenek tu. Oh, okay. Tapi bangunan tak ada orang. Tak ada orang. Malam tak ada orang. Bangunan tu memang bangunan tinggal lah. Dia jadikan store. Okay. Bangunan tu. Dia kalau dulu zaman British pakai kot. Dia jadi mungkin menjadi rumah pengarah ke tak tahulah. Rumah pengarah hospital ke apa tak tahulah dulu. Biasalah kalau kau pergi hospital ada je rumah-rumah yang tak guna kan. Macam kota-kota selama dah tak guna kan. So aku nak letak barang kat situ. Aku nampak daripada jauh, ni benda ni daripada dekat atas ni kan. Ya betul lah aku cakap. Takkan objek apa kan. Takkan ada orang gantung baju kan. Dekat tingkap ni. Dah lama-lama dekat memang nampak benda berbongkok tu. Ya. Bongkok and then macam berjurai lah. Macam ada macam juraian rambut. Cakap jangan ganggu aku time ni, aku nak letak barang. Aku cakap jangan ganggu aku. Keraskan hati lah. Letak juga, settle up, belah. Tak barang, settle, belah. Tapi memang exactly nampak macam orang panggil apa, nenek kebayan. Exactly macam tu. Tenung kau macam tu. Dia tenung. Dia nampak macam seolah-olah macam mata warna merah. Dari cermin tu. Daripada cermin tingkap tu. Macam jendela lah. Kalau orang panggil jendela kan dulu kan. Jendela lah. Kalau kita panggil tingkap kot. Tingkap dia terbuka, tengok kau dengan mata merah. Mata merah? Yes. Dia perhati je kau tau. Tak tahulah, mungkin perasaan kita rasa dia tengok kita. Masa tu pergi seorang ke? Ada seorang lah. Aku hantar barang tu macam je? seorang. Aku hantar, lepas tu aku dah tergamam lah sekejap. Tergamam. Aku letak barang, lepas tu aku belah. Cakap
Cakap harap-harap budak aku tak jumpa lah benda ni. Kalau jumpa maksudnya nanya lah, sebab besok dah nak program kan. Sebab banyak lagi barang nak letak malam tu. Ada banyak macam lagi lah, kursi apa semua bagai apa semua kan. Janganlah kena, kalau dekat aku ni mungkin aku belau macam tu, tak apalah. Jangan member-member lain pula jumpa. Maksudnya ni malam ni orang tengah takbir lah ni. Tak, dia sambut hari raya tu dia dah lepas dah. Maksudnya kan kadang-kadang ada setengah orang dah nak hujung-hujung tengah-tengah lah man. Okay. So nak buat majlis hari raya tu, tak silap aku tengah-tengah macam tu. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Besoknya tu, pada hari besok tu, ada seorang member aku demam. Cakap, dah kenapa kau tiba-tiba demam kan? Oh lah dia cerita, buka cerita. Dia cakap, semalam masa letak barang, aku rasa macam ada orang berlari dalam kemah. Uish. Aku cakap, benda lain pula. Aku cakap, apa hal pula yang kita jumpa lain, yang member cerita lain kan? Macam-macam pula kat sini benda macam-macam tak? Aku try sulu guna lampu torchlight, dia cakap tak nampak orang. So mula-mula dia ingat macam tikus. Macam benda berlari yang tikus ke apa kan. Tak nampak. Dia rasa macam ada orang berlari. Kulu kili. Dia berasa dalam kemah tu ada orang berlari tu. Macam 2-3 orang je. Tapi tak pasal. Tu yang balik tu, dia letak barang, besok ni dia demam. Dia cakap tak dapat nak hadir. Dia cakap seorang member. Cakap maksudnya bukan aku seorang je lah merasainya benda tu. Maksudnya betul lah benda orang cakap, ada rezeki jumpa tak ada rezeki jumpa kan. So maksudnya kawasan tu agak keras juga lah. Tapi tak pernah orang describe pun tempat tu macam mana, apa jadi kat situ tak tahu lah. Tapi buat masa sekarang tempat tu jadi store lah. Dan store tu pun malam rasa aku tak ada orang duduk pun situ. Siang hari lah baru ada orang, kadang-kadang cleaner kan yang duduk situ. Tu lah malam tak ada lah. Tapi bangunan tu bangunan lama lah. Pernah jadikan kawasan pendidikan lah itu. Yang tu tak pasti. Tak pasti. Tapi memang banyak bilik weh. Aku pernah masuk lah bangunan tu. Bangunan tu ada satu ruang tu, dia boleh pecah lagi. Ada sempat tu ada dalam bilik air pula. Suasana dia macam dalam rumah. Kalau sebab apa, dia ada tangga tau. Tangga semua kayu. Tangga dia semua kayu. Bangunan tu kayu ke? Bangunan tu batu. Tapi dia punya lantai kayu. Lantai kayu. Lama tu. Bangunan lama lah. Lepas tu and then dia banyak part-part dalam rumah tu, banyak part-part. Yang bahagian depan tu ada bilik air satu. Lepas tu bawah tangga, sebelum tangga ada satu lagi bilik. Kena buka bilik tu, dalam bilik yang sebelah kiri tu ada 3 lagi bilik. Setiap bilik tu ada bilik air pula. Naik atas, sebelah kanan dia 2 macam tu. Dan sebelah kanan ada bilik lagi. Banyak bilik lah. Kau dah explore lah rumah ni. Siang hari lah. Sebab itu store. Kita nak letak barang apa semua, kadang-kadang kita masuk lah. Tapi waktu siang tak ada pula terkena ke apa. Tapi lepas dah kena tu memang tak masuk dah. Memang tak masuk dah lah tingkat atas tu. Ya, masa tu dah tahu cerita jugalah. Ada orang masa dah tu ada lah orang cakap apa yang berseloka kan. Normal lah. Kawasan ni kalau ada rezeki ada, tak ada rezeki tak jumpa. Biasalah, normal lah orang cakap macam tu kan. Kita pun kita just ambil maklum je lah. Tu bila dah terkena memang tak masuk dah. Alright. Aku cakap kalau lah aku naik malam tingkat atas ni jumpa macam ni, aku tak tahu macam mana. Dah lah kawasan atas tu kayu dia. Lantai dia kayu. Bila lantai kayu, bila kau jalan dia bunyi krap. Kalau rumah kayu kan. Macam tu lah suasana dia. Lepas tu tingkap dia jenis besi lama tu. Yang jenis besi macam besi ada bunga tu sikit ada berbunga. Dia ada bunga dia tu. Ada kerawang-kerawang sikit kan. Sebiji macam rumah orang lama, tapi dia jadikan bangunan dia tu. So kau masuk je kau rasa feel macam wow, ni area-area macam British punya style tau. Masuk dalam macam Famosa. Masuk Famosa ni atas tu, macam tu lah suasana dia. Cuma dia bukan batu hidup yang macam batu warna merah tu, tapi ni batu simen lah. Faham. Tu dekat kawasan satu hospital lah yang aku kena. Baik, jadi hospital mana tu kita tak cakap kan. Pandai lah kat Melaka ada berapa je hospital. Swasta banyak kan? Swasta banyak kan je. Tapi swasta baru kan. Kan? Aku pun tak tahu. Aku tak tahu sebenarnya. Cuma just kita main teka-teka je lah. Tapi biasalah bangunan-bangunan lama kan. Jadi memang tempat. Yalah, bila kita tak duduk tempat tu, jadi mungkin tu adalah jadi tempat dia. Mungkin dia tumpang-tumpang ke kan. Jadi
kita bukan nak menakutkan mana-mana bukan. orang ataupun institusi nak burukkan, tak ada. Ini cuma pengalaman individu. Dan selalunya orang di bahagian medik kan, dia tak nak cerita benda-benda macam ni. Tapi ini kita dapat colik seorang. Ini pengalaman di sebalik tabir. Sebab kadang-kadang orang sakit kan, mana boleh cakap kat doktor, doktor saya rasa saya kena gangguan kan. Mesti dia akan bagi scientific punya term kan. Kita akan cuba dari segi perubatan. Betul. Perubatan kita lah, perubatan yang kita bagi kat orang. Sebab apa, kita tak boleh nak bagi tahu ni sihir ke apa, tak boleh. Sebab apa, kalau kita cakap macam tu, maksudnya nanti orang tak percayalah kat hospital, rawatan hospital. Kita perlu bagi rawatan yang physically memang kita ambil pada dia. Kan? Betul tak? Kita rawat dia. Macam tu lah. Tapi yelah, pada masa yang sama, kita orang Islam ni, kita kena percaya juga. Kan? Dah sampai satu tahap, kita sendirilah ambil ikhtiar. Kita dah ambil rawatan hospital, tak baik, tak kebah, kita cuba ikhtiar benda lain pula. Macam tu lah. Betul tak? So macam itu yang pertama lah yang aku nampak, exactly nampak physical. So bila dekat hospital ni, yang kedua pada patient sendiri aku dapat Tenkovic. Dulu Tenkovic, Okay. patient ramai. Patient ramai sampai kadang-kadang kau tak menang tangan. Kalau jadi frontliner ni sampai dah sampai satu jiwa kita ni tak ada, kosong. Ya, rasa down sampai lah. satu tahap kau kosong. Macam mana aku nak tolong dah? Kau dah tak menang tangan dah. Sampai satu tahap tu, sampai 100 lebih orang kau nak kena tengok, kau nak kena ambil darah, kau nak kena serve ubat. Sampai satu tahap tu kau rasa macam exhausted lah. yes, exhausted. Memang masa tu kau rasa macam kau nak quit je. Ada perasaan tu. Pernah ada Ada. Tipulah kalau tak ada lah. Sebab apa, aku pernah sekali pakai PPE tu lah. Okay. Pakai PPE tu lecun habis lah. Sampai Sampai satu tahap tu aku buang spender aku. Dah lecun sangat. Pakai je PPE, mat. Pakai PPE, pakai baju scrub tu. Sebab dah basah kan. Dah basah, buang, tukar pakai. Masa tu dah tak fikir. Fikir nak selamatkan nyawa orang ni. Macam mana sampai satu tahap kau nak selamatkan dia. Kan? Orang dia kalau tak sakit tak datang. Betul tak? Tak sakit dia takkan datang hospitalnya. Siapa je yang nak datang hospital? So orang datang hospital mesti nak minta tolong. So kita akan usaha secara habis baik lah. So masa time COVID ni aku terkena jugalah. Ada satu part, ada satu pesakit ni datang. Masa tu dia dah 2 hari kot. And then dia disahkan dead lah, mati lah, tak dapat diselamatkan waktu COVID tu. Kita dah hantar pergi ke mortuary lah. Bila orang COVID, kita tak dapat tengok family lah. Maksudnya dia akan terus tanam lah, kan. Family pun telefon nak tengok apa semua, kita cakap tak boleh. Memang masa tu kau rasa deep pun. Macam kau rasa macam kau macam tak boleh membantu pun. Faham tak? Perasaan tu yang kau rasa kau nak quit. Kau rasa macam kau lost. Kau ada boleh tolong orang perlukan kau. Orang bagi 100% kat kau. Tapi at the end kita tak boleh nak bagi apa yang orang nak. Kan? Family nak jumpa tak boleh. Kan? Sebersalah jugalah. Yes, kau rasa macam kau tu ya, aku cakap kau rasa jiwa kau kosong lah. Kan? Kau tak nak bantu. So bila yang tadi aku cakap disahkan kematian tu, bila forensik dah datang ambil, bawa dia, aku tak sempat nak buat katil dia, katil pesakit ni. Tak sempat nak cuci apa semua. Tiba-tiba aku dengar bunyi mesin vital tu. Dengan cardiac monitoring yang kita pasang tu. Tiba-tiba bunyi tenit. Berbunyi sendiri. Aku cakap aku cakap baru ada graf lah bentuk. ada rhythm. So aku cakap makcik baru je pergi. Janganlah aku cakap ada lagi nak datang. Kan? Baru setengah jam gerak. Masa tu pukul berapa malam juga aku kena masa tu. Tiba-tiba bunyi dia punya monitor tu. Tiba-tiba aku dah off dah. Memang aku dah confirm. Sebab apa? Aku dah lipat balik mesin tu apa semua. Dah kemas balik lah. Sebab apa kita tahu cuma katil je lah. Aku tak katil yang kain tu. Kan setiap pesakit akan ada bedsheet yang kita kena letak kan, yang baru kan. So cuma yang bedsheet tu aku tak ni lah. Kita tak buang lagi. Baru setengah jam kan. Kita masa tu duk handle orang lain lagi apa semua kan. So fikirlah lagi kan dah ada rehat sikit, baru kita selesaikan kan. Ataupun ada patient baru baru kita buat yang barulah. Tukar yang baru. Tiba-tiba berbunyi kan. Aku cakap macam mesin dia tu aku tak off pun. Ada bacaan oksigen. Ada Ada. Oh, Aku janganlah time-time ni pula. Aku cakap kan.
Lama, lebih kurang dalam 5 minit. Aku biar lah, tengok daripada jauh. Lepas tu aku tanya member aku, kenapa apa yang aku nampak? Weh, dengan member sendiri tengok. Dia cakap, kau buat apa? Kau pasang apa kat situ? Tak kot, dia pun nak merasai je kot. Kita pun cakap berselowoh lah. Masa time COVID tu lah yang aku dapat. Maksudnya mesin tu start sendiri. Walaupun dah ditutup, orang pun tak ada lah. Mesti Dah tak ada lah. pasang kat orang Patient dah kan. tak ada. Patient dah tak ada. Lepas tu dia mati tiba-tiba. Dia mati terus. Dia tak ada ting ting ting. Tak ada. Okey. Dia just semua dia. Itu hantu tu dah mati. Hantu tu dah mati kan. Tapi yang bestnya, oksigen dia masa tu 48-50. Tu yang best dia. Atlet. Aku cakap, tak, oksigen dia. Oksigen. Kalau heart rate 40-50, yes lah, atlet. Okay. Oksigen. Aku cakap, dia tak cukup oksigen ni. Kalau untuk macam aku tak tahu sangat lah bacaan oksigen. Ha. Kalau macam tu normal ke tak? Tak normal. Tak normal lah. Maksudnya macam mana kalau keadaan nombor tu macam mana? Dia kalau yang normal macam kita orang yang biasa macam ni 97 ke atas. 97 ke atas. 97, 98, 99, 100. Maksudnya nafas dia lemah ataupun laju. Dia tak cukup oksigen dah tu. Tak cukup lah. Maksudnya kena bantuan oksigen. Memang kena bagi oksigen lah kat dia. Memang dah tak cukup lah tu. Faham. Aku cakap dia sejuk ni. Dah mati lah. Dia nampak macam suka-suka kan. Tapi kalau orang tak biasa tengok kan, cakap ni apa benda ni. Ya tu. Dan dalam keadaan masa tu juga dengan pesakit yang ramai, kita tak nak orang panik. Kalau orang lain panik, dah lah ada budak-budak lain, mesin tu berbunyi dengan yang ni tengah tidur, yang ni tengah tidur. Kalau kita dengan panik, apa akan jadi? Ya, yang lain. Uhara lah. Berhara kawasan tu. Faham. Terus lupa yang COVID ni nanti. Yes. So kita biar tengok daripada jauh. Terpaksa apa seluruh. Terpaksa buat happy. Padahal dalam hati tak ada benda yang bergerak lah. Maksudnya mesin tu bergerak sini tak ada lah. tak ada. Cuma mesin tu lah dia turn on sendiri. Mungkin orang lain pun ada juga kot pengalaman ni. Tapi lah yang tu yang agak lawak. Dan tapi kau kena diamkan sebab pada masa yang sama patient ramai. Faham. Kau takut juga ni. Tapi kau kenalah juga, kena kuatkan diri lah. Supaya orang lain yang dekat dalam kawasan tu juga tak terfikir yang benda tu adalah benda yang tak normal. Betul. Kan? Lepas tu kalau time COVID ni, yang aku nampak yang susah nak pergi. Ada. Kadang-kadang kita dah apa orang panggil, dah tak tahu nak buat apa dah kan. Dekat 5 hari 6 hari Masa dia nak balik tak boleh. Dia nak balik tak boleh, COVID kan. Takut dia akan sebar kat orang lain. Nak kita tunggu lah. Pada masa yang sama, pada waktu tu pula, masa tu tengah banyak gila sebab kita terpaksa ventilator tak banyak. Kan, ventilator masa tu kita tengah memang tak cukup. Tak cukup ventilator. So nak tak nak doktor siapa yang dah pakai, orang lain ni terpaksa tunggu pula. Untuk gunakan ventilator yang tu. Faham? So yang makcik yang ni memang dia dah tua lah, dah tua. So memang panggil NAR, maksudnya nak active resusc orang panggil. Kita dah tak perlu buat CPR ke apa. Kita dah explain pada family kan. Sebab dia pun dah ada underlying, umur pun dah gemas 80 ke atas macam tu kan. So nak tak nak kena biarkan. Tapi bila kita biar dekat 5 hari 6 hari, Ya. maksudnya panjang lah umur Ada ragam tak maksudnya dalam 5 hari tu apa benda yang kau perhati kat dia? Diam je lah. Ya. Dia Dia dah tak alat boleh buat bantuan apa. semua tak ada dah. Macam mana? Alat bantuan ni semua dah tak ada dah. Dia diam. Tak ada lah. Kita bagi supportive lah, bagi dia tenang. Tapi panjang umur dia lah. Bila orang lain kadang-kadang yang COVID ni, yang paling teruknya adalah bila kita orang yang masa tengah COVID ni, yang pengalaman yang aku kesian budak kecil lah. Budak kecil Budak kecil lah. Sebab pada masa yang sama kadang-kadang mak dia tak kena COVID. Dia kena COVID. Mak tak boleh jaga. Melalak je lah. Weh, kadang-kadang boleh stres mat. Ya, sebab dia nak parent dia, Mesti nak mak parent. dia. Mak tak COVID kan. Tapi dia COVID. Kalau kes budak selalunya, yelah aku cakap meninggal lah. Budak jarang Jarang kita jumpa yang meninggal sebab COVID. Survive lah selalu. Survive lah. Tapi ada juga meninggal. Ada dalam statistik ada. Okay. Ada jugalah budak yang meninggal sebab COVID. Tapi tak seramai dewasa lah. Okay. So itu pengalaman masa COVID lah Aku tertarik masa yang kau cakap kau exhausted, penat. Susah dapat cuti masa tu. Time tu cuti tetap ada. Tapi bila time PKP kau nak pergi mana? Ya tu. Okay, masa first COVID kan, masa first COVID masa tu tahun 2021.
Masa first 2019 Lepas tu 2020. Okay, masa tu vaksin pertama belum release. Betul tak? Kita as a paramedic masa tu, vaksin yang pertama tak dapat lagi. Kau dapat tahu daripada Wuhan dulu masa tu. First betul tak? Daripada Wuhan, kes pertama. Lepas tu masa tu masih terkawal lagi. Yang tak terkawal masa tu lepas tablik. Kan ada kluster tablik. Okay, after kluster tablik tu dah jadi wara. Masa tu Delta dah masuk. Varian Delta tu. Masa varian Delta tu kau macam aku tak tahu orang lain, aku jadi paranoid sendiri. Kau nak balik rumah, kau sendiri takut nak jumpa anak bini. Faham? Ya, risiko kau dah jumpa ramai orang. Kita bawa, kita takut anak kena. Kan kita balik rumah bini kena. At the end aku pernah tidur luar, tidur dalam kereta. Quarantine sendiri. Yes. Walaupun kita tak ada simptom, tapi kita tidur dalam kereta lah. Ya, takut. Kita takut keselamatan anak bini kita kan. Tu memang yang masa tu memang paranoid lah. Tu yang kau rasa macam, ya Allah, dugaan apa yang kau bagi ni kan. Lepas tu dengan keadaan di mana kau tak tahu pun penyakit ni apa benda ni kan. Masa tu tak ada lagi declare yang masa tu orang cakap vaksin tak ada lagi kan. Faham? Kau paranoid sendiri lah masa tu. Kau sendiri tak nak jumpa family. Kau takut kau lah punca kepada kematian anak bini. Alright. At the end, alhamdulillah ada vaksin, ada apa semua. Nampak berjayanya vaksin tu. Aku tak nak cakap lah ada je yang anti vaksin lah apa semua kan. Tapi dia dapat mengecilkan spread tu. Kalau kau perasan, lepas dia dapat vaksin, dia dapat mengecilkan pengurangan endemik tu kan. Betul. So kita sekarang dah rasa dah macam bebas lah sebenarnya COVID kan. Alhamdulillah. Aku pun macam kat barisan kalau kat sekolah kan, dah tak ada lah yang pakai mask. Kalau ada tu pun just aku cakap, kenapa awak pakai mask kan? Kadang-kadang aku tanya, asal awak masih pakai mask? Cakap dia dah terbiasa. Dia rasa macam selesa pula pakai mask. Tapi dari sudut lain dia selamat lah kan. Mungkin orang dah buka kan, dia masih lagi suka pakai. Ada orang ni dia rasa muka dia, mungkin dia rasa apa, insecure. Betul. Muka kan, jadi dia rasa dia dah terbiasa pun ada. Kadang-kadang Ada yang dia dah terbiasa, tak nak kali keluar nak pakai mask. Tu bagus jugalah sebenarnya. Bagus jugalah. Tapi dah tak ada paksaan lah kan? Stok aku punya mask banyak lagi kat rumah. Ingat time dulu tiba-tiba mask naik harga berlambung-lambung right. Satu keping tu RM2.5 pun ada. Betul. Gila. Alright, Aku pernah sampai satu tahap masa tu aku kerja, stok PPE tu tak ada. Tak kau bayangkan kau pakai PPE tu, satu tu je lah. Ulang-ulang. Bukan ulang-ulang lah. Kau nak keluar tak boleh. Dia faham. PPE ni once kau dah koyak, kau dah tak boleh pakai dah. So at the end ada yang kadang-kadang kencing dalam tu. Kencing dalam tu PPE dah tak ada. Kalau kau buka koyak PPE tak ada, kau nak masuk macam mana? Faham tak? Kau nak masuk macam mana? Kau nak rawat orang macam mana? Kau expose diri kau pula. Dah tak selamat dah. Macam mana nak kerja? Pada masa tu juga, masa aku tahun 2020 kot. 2020. Mask pun tak ada. Stok mask ni pun habis. Ya. Masa tu memang kau nak kerja ni, kau nak pergi masuk kerja ni. Ya. Beratnya hati nak pergi. Dulu zaman kita nak shoot kan, pun pakai mask tau. Ya. Kita betul pakai mask. Kita fikir kalau tak pakai orang jadi isu pula kan. Betul. Tapi sebenarnya masa tu dah boleh sikit lah. Cuma macam aku cakap, kita ada satu waktu yang paranoid. Takut, kita sendiri takut dengan diri kita. Okay. Alright. So aku rasa menarik. Kita pun dah cerita go back zaman kita COVID kan. Rupanya ada juga benda yang terjadi waktu COVID. COVID tu dia macam berseluruh. Tapi lah, dalam keadaan tu kita tak nak takut kat orang kan. Tak nak panik kan. Sebab panic attack ni yang kita takut dia boleh berjangkit-jangkit. Betul kan. Kadang-kadang ada orang yang jenis lemah, kan jadi kan kita pula nak kena settle. Betul. Kan dalam keadaan tu orang dah bertanggungjawab tu kita kan. Nak cari ustaz pula kan. Kan. Alright. Okay, so terima kasih kerana sudi berkongsi di platform Santai Chill. Ni satu pengalaman yang kita susah nak cari kat mana-mana. Yes, bukan senang. Biasanya kita nak cari tetamu yang ada pengalaman macam ni, dan tak semua orang sudi berkongsi. Jadi insyaAllah dengan video kali ni kita dapat buka mata. Bukannya senang juga di barisan paramedik nak bertugas ni, antara dugaan-dugaan yang mereka hadapi lah Okay. Jadi mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita meninggalkan mereka.
Untuk santai chill, terima kasih lah sebab jemput juga, bercerita pengalaman. Kalau nak cerita bab-bab mistik ni, semua orang ada pengalaman masing-masing, betul tak? Betul. Tak semua orang akan boleh bercerita, dan tak semua orang akan boleh suka untuk bercerita. Betul. Tapi kalau orang yang tu dia boleh bercerita, ada orang pula tak percaya. Betul. Kan? Susah nak terima Susah pula. nak terima pula. Tapi cuma orang tu sendiri je yang tahu pengalaman tu. Betul tak? So sekadar perkongsian, kalau ada rasa macam nak bercerita ke kan, boleh kongsi-kongsi juga kan. Kita pun tak tahu, betul tak? Betul. Mungkin ada yang lain-lain yang lagi hebat ke apa, kita tak tahu kan. Okay, macam saya harap dapat bagi pengajaran semua yang dapat daripada cerita yang saya cerita ni, sebagai satu pengalaman untuk kita dekatkan diri pada Allah SWT. Sebab apa, segala-galanya adalah ujian. Betul. Jangan panik dan jangan takut. Betul. Kita duduk tengah-tengah. Macam kalau yang first, yang cerita yang sebelum ni, aku cakap kita duduk sederhana saja. Kita jangan duduk terlampau tinggi, kita jangan duduk terlampau rendah. Kita duduk tengah-tengah je. Betul. Dan kita jangan cabar dia, dan kita jangan terlampau mundur sangat. Betul. Nak tak nak, kita kena belajar je kat sesuatu. So untuk viewer, kalau korang rasa macam diri korang tu penuh sangat dugaan, baliklah pada dia. Betul. Itu je lah yang aku boleh pesan. Alright. Okay. Baik, terima kasih lagi sekali. Harap mungkin nanti kalau ada pengalaman nak dikongsikan, boleh share lah dengan Santai Chill. Dan terima kasih juga pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi kalau korang suka dan rasa bermanfaat video ni, boleh kongsikan dan tuliskan komen tentang pendapat dan perkongsian korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.